last session. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Okey. Jadi minggu lepas atau last session kita terangkan tentang fi'il ya. Jadi kita dah beritahu awak fi'il of course apa saja kalimah mesti terbagi pada 3, isim, fi'il ataupun huruf. Fi'il terbagi pada 3 juga, iaitu fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Dalam fi'il madhi, mudhari' dan amar, okey. Dalam fi'il madhi ni juga, okey, macam mana nak kenal, nak identify fi'il madhi. Awak tahu selalu kita kata kalau fi'il mudhari' kita kenal sekadar untuk nak recognize, kita kata ada huruf anita, betul tak? Ada huruf alif, nun, ya, ta. But that is very weak lah cara untuk identify. Okay, tu a little bit weak untuk kenal that perkataan. Okay, terus sekarang macam for beginners level, saya kasih cara macam tu lah. Saya kata awak tengok huruf alif, nun, ya, ta. However, kalau sebenar-benarnya nak kenal fi'il tersebut sama ada fi'il madhi, mudhari' atau amar, maka apa yang perlu kita kenal adalah dari sudut i'rabnya ataupun pembinaan perkataan tersebut. Kalau fi'il madhi kita panggil fi'il madhi mabni ala fathin, mabni ala sukun dengan mabni ala dom. So ada 3 kat sini. So ini cara nak kenal fi'il madhi. Of course kita tahu fi'il madhi ada 14 jenis dengan apa tu, dengan dia punya fi'ilnya, dengan domir-domirnya 14. Tapi ini adalah asas nak mengenal. Selain daripada tu, cara nak kenal selain yang 14 tu adalah melalui fi'il madhi yang kita panggil sebagai mabni. Mabni adalah opposite pada mu'rab. Maknanya fi'il madhi ni dia tak boleh, bentuk tu tak boleh berubah. Dia kekal sama ada mabninya ala fathin di atas, baris atas, baris sukun, ala sukun ataupun mabni ala dom. Jadi kat sini Ustazah minta you cari manakah fi'il madhi. Betul worksheet 2 kan saya suruh kan? Okey. Kalau worksheet 2 ni ayat yang 15 ni manakah fi'il madhi Kak Jamilah? I tahu you dah buat. Let's just go through together. Ada tak fi'il madhi Kak Jamilah? Ada. Syahidah. Mana satu? Syahidah. Tak dengar apa ni? Ni dari ni surah Al-Imran surah Al-Imran ni ayat 15 ni. Saya nak ayat 15. Mana satu? Nampak saya punya skrin? Okey. Mana satu yang fi'il madhi fi'il madhi mabni ala apa? Mana satu yang fi'il madhi? Ittaqau. Oh yang lillazi nattaqau. Okey. Lillazi nattaqau fi'il madhi. Okey, ni fi'il madhi baris apa? Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Domirnya apa? Domirnya hum. Domirnya hum. Okey. Huwa. Hum. Siapa cakap huwa? Siapa cakap hum? Mana satu huwa? Mana satu hum? Sorry. Mana satu? Hum. Okay. Ini adalah domir hum. Okay, very good Ini selalunya kalau you perhatikan dekat dalam kitab, kita sebut kalau domir hum dia mesti mabni alat. You tengok dalam buku muka surat berapa tu yang kita belajar hari tu. You tengok buku yang warna apa tu? Hijau kan? Hijau. Buka dekat kan ada? Ya. Fi'il madhi kan? Okay. So ada fi'il madhi ala dom sepatutnya mabni ala dom. Ala betul dom. tak? Okey. Dom. Ya. Dia macam ni. Right. Okey. Kalau perhatikan fi'il madhi dia ada 3, betul tak? Mabni ala fat, saya sebut sebelum ni. Domirnya hanyalah huwa dengan hiya, betul tak? Ya, saya. Sebab apa? Kalau mabni ala fat
baris di kalimah yang ketiga. Faham? Kan kita ada 3 fi'il madi selalu terbagi pada berapa perkataan. Ni dah masuk sorof ni. Berapa banyak spelling dan patternnya. Selalunya fi'il madi kebiasaan fi'il berapa kalimah. Berapa perkataan, berapa huruf. 3 kan? Kataba. Asas ni kan nampak? Fi'il formation. Fa'ala. Kataba. Daraba. Qala. Maknanya 3 perkataan kan? Rama. Berapa perkataan Syuhada? 3. 3. Berapa perkataan pula? Berapa abjad lah? Berapa letter lah? 3 huruf. 3 huruf betul Okey. Sekarang dalam 3 huruf ni selalunya fi'il madi yang kita nak perhatikan pasal i'rab kan? Kita cakap pasal i'rab. Kerana i'rab selalu kita bincangkan tentang perkataan ataupun baris di mana ataupun huruf di mana. Yang mana satu? Yang hujung lah. Betul tak? Yang hujung. Yes. Kan? Lam ni kan? Betul tak? So this is the place. Fa'ala. Maknanya kaf ni milik fa. Ta ni ain. Lam ni ba. Faham tak maksudnya? Faham. So ini acuan dia. Kan saya sebut last week. Ini acuannya. So apa saja fi'il boleh masuk dalam acuan ni. Jadi yang kita nak lihat adalah yang la ni. Betul tak? Nampak tak? Ba ni semua baris atas. Kola baris atas. Rama baris atas kan? Betul tak? Kalau sekiranya, okay, kita kata fi'il madi tersebut adalah mabni ala sukun, mabni ala fathah, maka lam tadi ataupun yang tadi tu faham lam lam tadi, posisi lam ni, abjad yang ketiga ni, okay, di apa saja fi'il madi, kalau sekiranya dhamir huwa, huma ataupun hiya, makanya dia mabni ala fathin. Betul tak betul? Betul. Kan ni minggu lepas dalam session kita beritahu kan? Kenapa huwa? Sebab asasnya kataba, fa'ala semua dhamir huwa, fi'il madi mabni ala fath. Betul tak? Tapi kalau sekiranya kita kata huma, dia tetap lam tadi tu, lam ni tadi ni, okey, di sini kataba kan? Dicampur dengan yang dipanggil sebagai alif tasniyah, bahnya tetap baris atas tak? Tak. Baris atas lah. Makanya litisol tu maknanya bercampur atau bersama dengan alif tasniyah. Okey? Ketiga, kalau dia dhamir hiya, bahnya kekal baris atas. Tapi ta yang sukun, tak kena, sebab apa? Ta tu dipanggil sebagai tak taknis, menunjukkan dia muannas. Clear tak ni? Okey? So ni namanya mabni alal fath. Dhamirnya hanya huwa, huma dengan hiya. Ingat tak? Ada dalam kitab explanation ni. Okey, kita kasihkan notanya. Okey. Now, kalau sekiranya dia mabni ala sukun, semua dhamir yang selain daripada hunna sampai pada hunna sampai nahnu, itulah mabni ala sukun. Kenapa? Dia litisol dengan dipanggil sebagai raf'in, mudamir raf'in mutaharrik. Maknanya dalam ni, tu ni, na ni ada fa'ilnya, ada orang yang buat sekali. Disebut siapakah orang yang buat perbuatan tersebut. We're talking about verbs kan? Mesti nak ada orang yang buat, betul tak betul? Betul. Last sekali, kenapa saya terangkan tengah baik-baik Kalau dia mabni ala dom, dia kebiasaannya adalah untuk dhamir hum. Betul tak? Betul tak? Jadi kalau mabni ala dom adalah untuk hum. Kerana apa? Dia bersambung dengan yang dipanggil sebagai waw jamaah. Soalan Ustazah. Kenapa? Tadi kan? Kataan ni, Kak Jamilah kata watakau. Kak Ayu pun cakap watakau ni fi'il madi. Okay, dhamir hum. Soalan Ustazah, dia mabni alal apa? Mabni ala sukun. Ala sukun? Boleh mabni ala sukun ke? You cakap dhamir hum tadi. Ala dom lah. Domnya mana? Tak ada dom. Pasal ni. Apa hurufnya? Huruf ketiganya apa? Wow. Huruf ketiganya, are you sure wow? Huruf ketiganya apa? Mana satu huruf ketiga dalam kalimah ni? Mana satu? Tidaklah. Satu. Dua. Kof lah. Kof. So ni huruf ketiga betul tak? Kof. Baris apa? Dari atas. Fathah. Tadi ni mabni ala fathah.
Oh. Isolihi bidommi wawil jamaah. Okay, now Ustazah, kenapa beza dengan yang tadi? Kita kata domir home, Ustazah jawab betul Sebab kalau mabni Betul. ala dom selalunya, kalau mabni Ha-ha. ala, kalau domir home selalunya dia mabni ala dom dan dia litisab dan jamaah. Kalau you explain tadi, dia fi'il madi mabni ala fathah. Litisalihi biwawil jamaah. Nampak tak bezanya tadi? Kita tunjuk on screen lah biar awak lebih faham. Dia senang tapi tak senang. Faham? Betul tu Ustazah. Faham Dia senang tapi tak senang. Okay. I tahu you all dah tahu, you all dah buat exercise ni. Kalau buat senang je, nampak ni kita dah buat hari tu fi'il madi. Second step kan. Senang. You ingat I nak tanya you soalan tu je ke? I kasih you soalan lebih susah sikit lah. Baru you upgrade belajar. Nampak you belajar benda sama tapi tak sama ya sayang. Okay. Sekejap Now fi'il madi This is the subject. Okay. This is identifying fi'il madi. Okay, now you kata fi'il madi fi'il madi. Sekarang soalannya Ustazah tunjukkan dua perkataan. Okay. You kata mabni. Okay. Betul tak? Kita kata fi'il madi confirm dia senantiasa namanya mabni. Betul tak betul? Betul. Okay, so cuma dia mabni ala apa? You kena decide. You kena pilih yang mana satu. Okay, ni skill sahaja. So sekarang kalau soalan yang tadi ataupun contoh tadi you kata misalnya lah letak contoh tadi kataba kan? Betul Kataba. Okay. Kalau kita nak jadikan dia ni kuah kan? Betul tak? Kuah kan? Kalau home jadi apa? Katabu. Betul tak? Katabu jadi home kan? Ya. Correct. So makanya dia punya mabni ala dia berubah tak sayang? Berubah lah. Betul tak? Kalau ini you kata fi'il madi mabni ala fathah. Betul tak? Okay. Syuhada, you with me? Yes. Okay, Syuhada. Yes. Susah go slow little bit, okay? Okay, mabni ala fathah. Betul lah atau malah fathin. Tak kisahlah. Nak letak ta ke tak letak ta ke kelas lagi satu. Susah kenapa letak ta, kenapa tak letak ta? Tak kisah. Bila aku tanya fathah, dia jawab kenapa tak tulis fathin. Tanya fathin, dia kata kenapa dengan fathah. Jawapan dia adalah sama. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Sebab fathah ni dia tak ada jantina. Dia boleh mu'anas, boleh muzakkar boleh, okey? Tak payah confuse bahagian tu. Sebab tu kalau tengok some kitab dia tulis fathin, kadang-kadang fathah. So it doesn't matter Kak Jamilah. Both are possible, okey? Now, sekarang soalan saya kalau home jadi apa? Fi'il madi mabni ala dom. Ala dom. Okay, very good. Mabni ala dom Okay, kalau kita kata mabni ala dom je cukup tak? Genap tak dia punya i'rab atau genap tak pengenalan perkataan fi'il madi ni? Tak. Tak genap. Sebab apa? Atau tak cukup atau tak lengkap. Okay. You kena jawab dia litisolihi Wawil jamaah. Okay, biasakan Ini Ustazah ajar ni untuk lengkapkan you punya ilmu. Okay. Kalau sekadar untuk identify saja tu mudah, tapi kita nak you lengkapkan. Nampak tak kat sini ada litisolihi bi wawil jamaah. Faham? So ini adalah bersambung. Itisol tu mana plus ni sayang? Nampak Ustazah tulis plus ni? Bersambung. Itisol tu maknanya dia bersambung dengan wawil jamaah. Waw ni yang menunjukkan dia adalah jamak. Betul tak betul? Betul. Itulah dia. Itulah maksud dia. Bersambung. Litisolihi biwawil jamaah maknanya waw tu bersambung, fi'il madi ni bersambung dengan waw jamaah. Okey? Betul tak? Okey, now. Kalau Ustazah kata kataba, contoh okay. Kalau misalnya Ustazah kata kataba, ada alif. Betul tak Syuhada?
Awak tanya Betul. saya ni. Okay. Betul. Okay. Sukataba, betul tak? Betul. Jadi ni dhamir huma kan? Oh, yes. Adakah dia masih mabni ala fath? Yes. Yes. Okay. Tapi dia bersambung dengan apa? Ittisalihi bi apa Kak Ayu? Bi? Ah, Bi apa? Alif. Alif. Bi alif tasniyah. tasniah. Alif Ittisalihi bi alif tasniyah. Alif Syuhada nampak tasniyah. tak kat mana ni Ustazah dapat all this? Dekat nota dan dalam buku yang Ustazah dah terangkan last week. Okay. Kak Jamila dapat? Okey? Faham tak ni? Siapa tak faham? Faham ni? Okey, now. Soalan Ustazah. Sekarang. Okey. Kalimah tadi. Ittaqau. Dia tukar Ittaqau. Okey. Ni tadi ni. Yang macam tadi kan? Betul tak? So ini you kata mabni ala fathah, ni kata mabni ala fathah kerana ni. Sekarang ni perkataan dia ittaqau. Betul? Ya. Sekarang kita jawab ittaqau ni dhamir hum. Macam mana you tahu dia dhamir hum? Sebab dalam meaning dia dhamma. kata orang-orang. Itu salah satu jawapan dia Kak Jamila. Salah satu nak kenal kenapa dia baris, kita kata dia hum. Sebab sama, dia ittisal dengan waw jamaah. Nampak waw jamaah ni tak? Okay. Nampak tak waw jamaah ni? Dalam verb ya, atau dalam verb lah, dalam fi'il madi. Okay, kita tahu ni fi'il madi. Ataupun fi'il amr sekalipun, ini tanda ni sebab tu dalam Al-Quran this waw 2, okay, selalu dalam Al-Quran waw ni, okay, dia letakkan apa? Mati kan? Baris mati. Lepas tu atas alif ni pun ada tanda bulat kecil, betul tak? Betul tak ada tanda bulat kecil? So tak boleh draw dekat ni. You tengok dekat screen ni. You nampak tak perkataan ittaqau ni? Wow ni ada tanda sukun. Maksudnya tanda sukun sakinah lah. Betul tak? Kemudian dekat alif tu ada, nampak tak ada tanda bulat kecil? Yes. Ini namanya alif jamak. Alif zaidah ni untuk menunjukkan dia jamak. Faham? Sebab tu Huruf kita belajar sakit, kalau belajar Ustazah? tajwid. Apa dia? Dia panggil huruf sakit, is it? Huruf tanda illah. sakit. Dia ini bukan huruf illah. Ini huruf zaidah. Oh. Huruf sakit, huruf illah lain. Bila awak dah belajar Yang bahasa bulat, Arab. lonjong Lonjong ni Kak Yu, nampak tak? Itu lonjong ke tu? Nampak macam bulat. Bulat ni. Bukan lonjong ana. Bukan ana, bukan kawarirah, bukan salasila. Tu lain. Salasabila. Tu bukan. Okay? Understand? Maksud Ustazah, alif ni dalam Al-Quran yang ada tanda bulat ni, dia ada different names. Kan you pernah dengar sekejap alif zaidah lah. Ada alif jamak lah. Ada macam-macam nama. Some guru ada punya nama. Hari tu mak saya cakap ada nama lain guru dia panggil. Lagi satu panggil alif zaidah, dia panggil harfu illah. Tak kisah yang bunyi apa sekalipun, tapi I'm telling you kalau dalam fi'il madi itu menunjukkan jamak. Nampak? Nampak tak ni pun ada alif bulat ni? Nampak tak ni? Can you see the one that I highlight here? Nampak tak ada huruf alif ni? Ini pun alif zaidah juga, tapi dekat waw tak ada tanda mati macam ni, tak ada tanda sukun. Apa beza ni dengan ni? Ini fi'il, ini isim. Kalau belajar nahwu, you dah boleh identify ni dah. Saya ulang lagi sekali ya Kak Jamila. Ini dengan ini apa beza? Ini alif zaidah, ini pun alif zaidah. Kedua-duanya kerana ada ujungnya ada waw kan, dan alif zaidah kan. Ini menunjukkan dia jamak. Kedua-duanya untuk menunjukkan jamak. Both to tell you is jamak. However, what is the difference in terms of kalimah for ittaqau dengan ulu? Apa beza dia?
Ittaqau ni adalah fi'il madi. Madi. Ulul ni adalah isim. Isim. Hmm. Dia yang isim yang ini mudhaf. Mudhafun ilahi. Pandai. Baik. So by now, kan, if you learn Arabic, you can only identify, you already supposed to identify what is the function of this alif. You can know lah, I mean we are learning lah. Maybe if you haven't know yet, but we are learning to identify why is it called alif zaidah. Kenapa dia panggil alif maksurah? Kenapa dia panggil alif harfu illah, betul tak? Sekarang ni sebelum ni you cuma sebut aja. Semua pun harfu illah, semua pun harfu zaidah. Sedangkan kedua-dua jenis alif ni tak sama yang. Apa yang membezakan perbezaan tersebut? Hukum i'rabnya. Ataupun sarafnya atau Arabic language lah. Dan you tahu ini isim. Macam yang saya tahu sebab selepas ni mudhafun ilahi. Gitu. Yang ini bukan. Salah satu tanda nak kenal fi'il madi, depan dia mesti gunakan hamzah wasal. Hamzah wasal. Clear? Ada soalan kat sini? So meaning to say, this waw dengan alif kalau ada dalam Quran, okay, dia boleh jadi salah satu indikator menunjukkan perkataan itu adalah jamak. Jamak. Faham ni? Okay, Ustazah, kalau kita identify the waw tu yang tak ada tanda tu memang bukan fi'il madi. Can we do that? Tak boleh je. Tak boleh identify macam itu. Yes, this one also. Yes, I can say like that. I mean, I can say most of it like that. This is verb. Sorry, this is language. Language, I cannot pukul rata all. I tell you, right? Yeah, some rules may not apply. But if you want to be, of course, you want to be accurate, you have to learn the language lah. But kalau sekadar standard cara untuk identify or indicator, I can say like that. Kalau waw tak ada tanda, jamak untuk isim selalunya waw tu dia apa tu panjang lah. Wa ulul ilm, bacanya wa ulul kan. Utul, cuma bahasa kita tak baca wa makhtalafal ladzina utul, dia tak panjang macam tu. Tak baca panjang macam tu. Utul kita baca. Kalau berhenti wa makhtalafal ladzina utul, kan you berhenti wakaf kan. Yang ini kan. Boleh katakan something like that lah. Okay. Okay. Dari sudut wow tu tapi pun tak juga. Sebab kalau qalu no kat you. No. Tak boleh Cannot. Sorry tak boleh. Ini ada sebab lain. Tadi saya miss that one. I'm not going to explain this. Qalu kan lu wow panjang. Ya tu jamak untuk madi. Bukan isim. We cannot say like that. No, it's not accurate. How to know again lah? I said you must know the types of kalimah lah. That's why I'm teaching you how to identify. Okay? So now, my next question was, this one you faham ya? So you kata dia domir home kan? Betul tak? Yes. Tapi adakah dia mabni ala dom? Adakah dia mabni ala dom di sini? Tidak. Dia adalah mabni ala apa? Apakah barisnya? Apakah baris mabni, baris huruf ketiga tadi? Qaf tadi. Fathah. Jadi boleh tak Ustazah kita tulis mabni ala fathah? Boleh lah. Kenapa tak nak pula? Sebab kenapa nak ubahlah? Macam kenapa kita kata dia fathah? Sebab memang tulisannya qaf ni baris atas. Soalan dia yang lagi satu. Kenapa dia berbeza? Muqtal. Yes, excellent Kak Jamila. Kerana dia ada huruf gatal. Gatal. Huruf gatal. Jadi dia gatal lah sekejap. Wow. And dia akan hidup mati balik. Sekejap pakai fathah, sekejap pakai waw. Ada huruf gatal lain dia pakai waw, ada huruf gatal lain dia pakai atas. Ada baris bawah bila waw jamaah. Habis macam mana Ustazah? Ayolah kena kenal lah. Sebab itu awal sekali Ustazah ajar. Ingat tak ni? Fi'il dia namanya sahih dan juga
mu'tal ataupun huruf gatal. Nampak dia berubah kat tengah ni? Nampak dia boleh waw boleh, kejap dia ya. Nanti pergi bawah sini. Contoh ya, Roma, ya. Bila huma dia jadi Romaya. Romaya. Ya dia hidup balik. Dah dia balik fi'il madi mabni ala fathah. Lepas tu Romayu, kalau kalau home, Romaya. Kalau home jadi Romu. Ya dia buang. Dia pergi balik sini. Fi'il madi mabni ala dom dia pakai Romu. Maksud saya kata ini yang gatal ni atau huruf mu'tal ni dia boleh ubah-ubah. Kenapa dia berubah? Sebab dia ada huruf gatal. Kedua, macam mana dia berubah? Awak kena hafal. Itu tak ada cara lain. You must memorize. Ini namanya sorof. Kalau fi'il sahih, jenis fi'il sahih. Faham ya bila saya cakap fi'il sahih dengan fi'il mu'tal sekarang? Kalau fi'il sahih, dia standard akan follow macam ni. Ni I'm talking, this rule applies to fi'il sahih. Okay, kalau masuk ni, sebab tu saya tambah. Hari tu kita explain fi'il sahih. Bila masuk fi'il mu'tal, maka dia boleh berubah. Macam mana dia berubah? Macam tadilah, ittaqaw. Nak explain ittaqaw je lama, tapi you faham ni? Okay, maknanya dia akan ada perubahan di sini. Dia tetap, you tak boleh ubah sebab memang barisnya, qaf ni baris apa? Atas. Okay, tapi kita kenalkan dia kebiasaannya. Kalau dhamir hum, kita kata lijisa wa jamaah dia mabni ala dom kan? Tapi kerana dia ni adalah fi'il mu'tal. Kerana dia ada fi'il mu'tal, maka kita buat apa? Kita ikutlah contohnya, maka kita kata dia litisalihi biwawil jamaah dan dia mabni ala fathah. Siapa tak faham? Madi dia taqa ustazah. Yes, ittaqa. Fi'il mu'tal ni. Kalau fi'il madinya Kak Jamila, huwa ittaqa. Nampak saya skrin tak? Ittaqa. Ada ya macam ni. Okey. Ittaqa. Okey, tak saya tunjuk kat skrin Jadi kalau you all tengok kat YouTube kan boleh apa tu? Boleh take note lah. Syur faham tak Syur? Syur. Tak apa, follow saja. Nanti kita buat latihan lagi semakin faham Kak Yu okey? Ni pasal benda ni benda barulah. Sebelum ni kita tak pernah belajar. Berarti kalau notice Ustaz kau ulang-ulang benda sama. Jangan bosan dah lah. Kalau boring cakap boring. Ustaz belajar juga sikit. Baru je. Tak. Memang suka ulang-ulang. Ulang-ulang. Sebab kadang nak tengok YouTube pun tak sempat kan Kak Yu? Tengok juga tapi tengok. Ini kadang tengok YouTube sama ada tak faham juga atau memang tak ada masa. Dia dua. Saya memang kasih I give you all the means lah. Cuma kadang-kadang Ustazah pun faham you busy kan, tak ada kesempatan. But we will go through like this. My style is like that lah. Ada orang kata slow but I think it's good. Because kalau kita go too fast, I can clear this very fast. Tapi nanti when we come back, mungkin you tak ingat. Jadi Ustazah move step forward, you boleh lebih backward. So ini sudah belajar, cuma hari ni Ustazah tambah ilmunya. Kalau sekiranya yang kita explain sebelum ni hanyalah yang ini yang kita terangkan yang 3 step ni semua kan, mabni ala sukun fathah dam ni. Ini kalau fi'il madi tersebut adalah fi'il sahih. Manakala dia fi'il mu'tal, ittisalnya sama ada litisal bi wawil jamaah maksudnya kat sini. Kalau yang ini alif tasniah ke tak ta'nis ke raf'il mutaharrik ke wawil jamaah ke kekal. Sebab itu adalah dia mabni ala dom, mabni ala sukun, mabni ala fathah, mungkin ada berbeza sedikit daripada fi'il sahih. Faham ni? Ada soalan setakat ni? Okay, kalau tak ada kita masuk balik tadi. Okay. Lagi lain? 15 tak ada lagi ayat 16 ada tak Kak Ayu? Ada tak fi'il madi? Kalau zunubana boleh tak? Tengok. Zunub tu dia adalah dosa-dosa.
So this is mudhafun ilaih. Kalau you kata dia fi'il madinya berapa perkataan tu? Berapa huruf tu? 1, 2, 3. Kan ada 4 ni. Zu 1, nu 1, waw 1, ba 1. Berapa banyak dah? 5. Kata dia mabni ala fathah, tak sesuai. I know it looks like mabni ala fathah, but dia punya word count dia terlalu lebih sangat. Not word, the letter count. This is like what? 5 letter. Plus, when you look at the dictionary, zunub maknanya dosa. So this one, all this na that you have here, all this na, this is domir muttasil. Bukan domir dalam untuk verb, bukan domir mustatir. Kita akan baca. Dia domir ada 3 jenis. Satu domir munfasil kat depan. Kita baca huwa, huma, hum. Domir muttasil belajar yang kat belakang ni. Bila dia mudhaf lagi. Yang ketiga domir namanya domir mustatir yang berada dalam fi'il tersebut. Kalau macam ni kan fi'il ada kan fi'ilnya. Domirnya hum kan? Ini domir mustatir. Yang ini bukan fi'il madi Kak Ayu sebab ini adalah isim yang bermakna. Nabila ya? Saya? Okay. So 16 tak ada. 17 ada? 17 pun tak ada. Tak ada. Tak ada. 18 ada tak Syuh? 18 tak ada. Ada tak fi'il madi? Tak ada. Ya. Jamila ada tak? Ada, Syahidah. Syahidah Syuh. 1 sini. Syahid. Tak this word. Okay, you see, you all cannot see my screen ya Allah. Can see. Kan. Syahidah, ni Syahidah. Nampak tak dia berapa letter? 3. 3 letter. Oh, sorry. Saya dah tengok number lain lah. Okay. Sekarang dah nampak belum? Worksheet tu. So Syahidah, fi'il madi, mabni ala apa Kak Jamilah? Ala fathi. Ala fathin, okay. Very good. Domir apa? Domir mustatir huwa. Wow, okay, good. Very good, okay. Kak Ayu, nombor 19 ada tak? 19. Boleh Yakfur boleh Yakfur. Yep. Aku masukkan. Cannot. Bainahu. Kata ya, kan tu Anita tu. Plus Oh mana? ya, sorry. Fi'il madi kita selalu Kita ammah. Baina. Siapa cakap Baina? Pada. Baina no. Baina is not. Remember 3 letter fi'il madi kebiasaannya semua baris atas. Atau ketika huruf dia yang berubah mungkin huruf kedua. Tapi syahida, kataba, daruba. Maksudnya hurufnya selalu berbaris, jarang sukun kalau domir huwa. Bainahu? Okay. Cannot. Bainahu. Listen Cannot so. Fi'il madi, dengar. Fi'il madi, 3 letter tu mesti berbaris. Letter terhujung, okay, macam ni. Fi'il madi, okay. 3 letter ni, Baris. selalunya berbaris. Nampak? Fa'ala berbaris. Faham maksud baris? Maknanya sama atas, baris bawah atau baris depan. Cuma atau okey. Yes. Oh, Cuma huruf ketiga selalunya dia baris fathah, baris sukun atau baris dhamma. Kalau yang fa'a yang Ustazah colorkan warna merah ni, dia boleh jadi fa'ila, fa'ula, fu'ula. Dia boleh berubah. Baris atas boleh, baris bawah boleh, baris depan. Cuma dia tak boleh baris sukun tu bukan baris tau cik. Baris maksud saya tu harakat tu yang ada a, i, u. Sukun bukan. Macam baina, tadi Syuhada cakap yakfur, Kak Ayu cakap yakfur, itu semua ada sukun. Sukun. Tak? Okay. Lain? Kak Jamilah? Sari. Tak beres. 19 mana? Aduh ya Allah. Dengar Kak Jamilah? Ikhtalafal. Yes, ikhtalafa. Ikhtalafah. Yes. Ikhtalafa ni, okay. Kalau Ustazah, you cakapnya tak ada sukun ni, apa pasal pula ada sukun? Ini ada huruf imbuhan.
Okay, let's don't confuse you yet. I'm just telling you this one first. This is fi'il madi, jawab dua, but this one ada himbuhan. Okay, we can leave this one first. Okay, Okay. we take the yang easy one, the 3 letter dulu. Yang 4, 5 jangan ambil dulu. Okay, lain? Kutu. Utu no Kak Jamila. boleh, This is tak boleh, tak not. boleh. This is not. Kan. That one is the one. No, this is not. Utu is not. Ja'ahum tak boleh. Yes, very good Syuhada. Ja'ahum, excellent. Ya, aku. Ja'ahum, very good. Okay. I share this with you. This is actually a sentence. Ja'ahum, that is actually a sentence. Remember we did this last week? Sentence. Kan? We say khalaqakum. Was it with you? Yeah. Khalaqakum. Remember this is actually a sentence, jumlah fi'liyah. Ja'ahum. Because why? Ja'a sama macam khalaqa. Ja'ahum. Yang datang kepada kamu. So it's a sentence, tahu? So khalaqa atau ja'a tadi, fi'il madi mabni ala fath, dalam tu ada domir. Ini sudah kasih kan? Nota ni. Dah. Given you, yes. Okay, I think I dah kasih kan? Dan home Dah. itu ada domir mutasil. Makanya ja'ahum, yes. Itu adalah fi'il madi mabni ala fath. And I tell you how amazing Quran is. It's just one word. Easy you baca is one word, but it's actually a sentence. Dia telah menciptakan kamu atau dia telah menciptakan ini yang hijau ni maknanya ni. Dia telah menciptakan kamu. Kalau you say the whole sentence means what? Dialah yang telah menciptakan kamu semua daripada tanah. All this, the side words and the one on the front and the one at the back ni adalah dia punya macam wings untuk explain the core. The green one is the core. That is a sentence. If you can see, I explain again. We know this is jumlah ismiyah kan, we told you. So this one, kalau I translate dia, what is dia, right? Dia yang telah menciptakan kamu semua daripada tanah. Ini dua ni, side words ni, atau side lah yang the side words yang perkataan-perkataan huruf ni, ini cuma huruf tambahan untuk enhance the meaning. But this, the one in green ni, this is the core meaning. You understand tak what I'm trying to say? Sama juga macam tadi, ayat tadi. You can dissect this. Macam apa? Macam doktor dissect the meaning. So that's how yesterday I was watching a forensic movie. It's a movie, it's a drama. So how intense orang-orang yang buat kaji bedah ni, dia punya sekecil-kecil clue tu pun boleh jadi something yang boleh solve case kan? Solve problem kan? Sama lah. Quran kalau you bahagikan macam ni kan? Ini dia punya core ni. Yang lain ni semua ni adalah support to explain this. It says that barang siapa yang ikhtalafa lazim, ikhtalafa maknanya apa? Berpaling daripada orang-orang terdahulu. Illa min ba'di maja, kecuali yang nak cakap ni, apa yang kami atau dia telah berikan kepada kamu semua ilmu. Baghyan bainahum. Apa mana baghyan bainahum? Maka mereka ni adalah dengki dengan each other. Meaning, this is what Allah is telling you. Semua pemberian ilmu ni, sama ada orang dulu atau orang yang min ba'di selepas ni, adalah datang daripada siapa? Ja'ahum. Datang daripada siapa? Allah. And pasti orang-orang yang diberikan ilmu ni, okay, orang yang beri ilmu ni kan, sama ada orang terdahulu atau orang yang selepas itu, okay, sama ada orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab, okay. Assalamualaikum mereka, betul lah. Mereka ni ada sifat baghyan, ada rasa dengki, hasad dengki. And this is the character, human nature. Orang tak boleh lebih, misalnya bukan kita lah. Ada setengah orang dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Betul tak? Kan ini karakter manusia yang Allah ciptakan kita. Dia sebut. Sama ada maksudnya apa? Orang terdahulu, wa makhtalaf utul kitab dulu dengan yang sekarang, apa yang nak cakap ni, yang Allah beri maja'ahumul ilmu, yang kami kurniakan ilmu tu, mereka akan rasa dengki. Dan main question dia ataupun main point dia ataupun main highlight of this sentence adalah ni. Siapa yang berikan ilmu tersebut? Allah. Exactly. Apa saja ilmu, apa saja invention, apa saja ilham, datang ni daripada siapa Kak Jamila? Subhanallah. Sebab itu manusia
yang ada Tuhan, dia akan yakin apa saja yang datang ilham dari diri dia tu dan sebenarnya adalah kurniaan dan rezeki daripada Allah SWT. Saya dulu tak faham tau kat macam mana benda ni. Bila saya biasalah masa saya kan belajar ilmu agama kan. Dan saya mengajar ilmu agama dan kita biasa rujuk dengan kitab-kitab buku lah. Kenapa kita pergi universiti pun that's what we do. I think you go at any degree or university level, that's what you do. You kaji kitab-kitab all the scholars yang memang pakar dalam bidang tersebut. Betul? Kita baca, kita faham mereka punya pemahaman, cara mereka kupas ayat. Dan kita, of course, kita punya ilmu jauh beza, hebat daripada mereka. Betul tak? Tapi ada satu benda bila saya mengajar ni, saya perhatikan. Bila kita ada idea, bila saya, misalnya saya belajar bahasa Arab kan, saya dah biasa diajar cara macam ni. Tapi bila saya in this field, I'm teaching, for example, I notice that the traditional way may not work. Kan? Sebab tu you notice, I give you all a lot of other ways to understand the language. Betul tak? Saya bagi phone number lah, saya ajar some acronyms yang lain kan. Pada awal saya nak mengajar bahasa Arab atau Arabic sekalipun, saya rasa macam takut tau cik. Betul ke? Takut nanti pandai-pandai Macam terror lah, macam you against ulama This is something that is people don't do and you want to do. But then bila saya baca balik, saya kaji balik, sebenarnya ilmu yang Allah bagi tu ilham, rezeki, dan memang kita dibolehkan untuk get kreatif dengan ilmu. Asalkan ilmu tersebut bukan ilmu yang memudaratkan atau terkeluar daripada landasan. Kalau you fikir balik, Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, dia adalah pelopor ataupun dia yang the one who created satu ilmu, bukan create lah, dia okay lah, I can say create lah atau discover this ilmu yang dipanggil sebagai usul fiqh. Pernah dengar tak usul fiqh? Usul fiqh, macam mana you want to say, if you learn ayat dalam Quran, not all words yang ada kata hukumnya wajib, dia tulis wajib. Kadang dia tulis yajibu, you tulis yajib, dia tulis ni. Tapi hukumnya harus. Kemudian kalau you tengok dalam ayat Quran lain, contoh macam hurrimat alaikumul maitata, hurrimat diharamkan. Itu haramnya macam mana level? Haram al-battah selama-lamanya tak boleh ke? Kan? Haram pun ada level-level kan? Halal pun ada level-level kan? So how can we deduce this is maksudnya this is haram sepenuhnya, haram sebahagiannya? Imam Syafi'i buat formula. Itu yang kita belajar ilmunya usul fiqh Kak Yu. Jadi bila saya fikir, tak salah lah. Maknanya okey je lah kalau you get creative with the ilmu. Tujuannya nak bagi apa? You all faham. Yes. And also itu adalah pemberian siapa ni? Ja'ahumul ilm. Allah. Sebab tu orang yang kalau bijak pandai, bila dia ada ilmu, semakin, betul orang kata, makin you banyak ilmu, sebenarnya seharusnya sikap you sebagai merendah diri. Sebab orang Melayu kata, ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Sebab you akan notice, subhanallah, your brain can be so amazing yang you boleh buat sesuatu yang innovation lah atau invention. Because kita punya zaman dengan kita yang keadaan kadang-kadang hindar kita daripada get creative to be innovative. I think lah it's like that. Maksudnya nak buat invention, kita takut macam against ke, orang terima ke tidak kan. Tapi Zah cakap kalau tak ada orang yang invent mobile data 3G, 4G, 5G, 100G, you rasa kita boleh belajar Zoom ke sekarang ni contohnya? These are all creation and invention. That's why if you the first one to create, if you create opportunities or you invent something, you become the orang yang kaya raya lah, sebab semua orang use what? Betul tak? That's put aside the monetary side. But itu adalah ilham daripada Allah. Dan Allah sebut pertama, inna dina indallahil Islam. Agama tu yang Allah terima tu di sisi Allah ialah apa? Islam. Siapa yang berpaling daripada Islam ni, daripada mereka yang dikenalkan kitab-kitab terdahulu dan illa min ba'di majak, dan selepas tu yang Allah kurniakan ilmu dan dia rasa berdengki-dengkian. Ini karakter manusia. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur dengan ayat, kita dah explain sebelum ni banyak kali. Ayat ni literally mean ayat Allah, maknanya words of Allah, and also apa? Ayat apa lagi satu makna dia? Creations.
Ayat sama makna dia ada dua. Zah Ah, kata ayat literally mean ayat lah, ayat Quran. Ni number one. Ayat lagi satu maknanya apa? Signals. signal, ya, Yes, petunjuk. tunjuk. Apa? Indicators. Apalah you nak panggil? Dalam Quran, dalam sini dia panggil apa? Dia kata mau salat ala Muhammad. Berapa ni tadi? 19. Dia tulis kat sini ayat. Dia tulis ayat. See? Terjemahan dia tulis ayat. But ayat meaning is signal lah. Allah punya petunjuk lah. You punya apa petunjuknya? Tangan, kaki, matahari, bulan, bintang. Itu yang kita bualkan dalam Al-Quran kan? Siapa yang berpaling daripada bukti, signal bukti, proof Allah, maka orang tersebut fa innallaha sari'ul Hisab. cepat Allah nak hitung. Cepat Allah bagi cash. Pemberi Istilahnya. Kan pernah nak cakap buat jahat nanti Allah bagi cash. Kan? Buat dosa kan. Kalau Allah sayang, orang yang Allah sayang ni saya anggap tu sebagai satu signal kasih sayang atau ayat yang Allah sayang. Kalau orang yang dijaga imannya, orang yang soleh, kalau dia buat salah sikit je Allah akan tegur. Tapi kalau Allah tak tegur tu takutlah kalau Allah tak tegur. Ibaratnya macam kita ada anak kan. Anak kita kan buat salah cepat-cepat kita tegur, kita biarkan. Kalau biar tu maknanya tak sayang kat you Dia buat salah cepat-cepat kan Kak Jamilah, cucu kalau marah, kalau buat tampil cepat-cepat kita signal dia kan. Apalah you buat lah, nak marah ke nak help dia ke, you want to do something kan, you bagi signal kan, to tell that action is not right kan. Sama Allah bagi signal. Sebab tu dia kata sari oleh hisab. So ada 3 benda kat sini kalau you belajar. I said the core of it, ini jumlah fi'liyah ni. Nampak tak beauty macam mana you nak gunakan ilmu yang you belajar ni. Kalau belajar biasa-biasa, ni fi'il madi, mabni ala dhamma, yalah, mabni ala fathah lah. Tapi apa message dia tu? Yang datangkan ilmu ni semua, yang datangkan kitab ni semua, yang datangkan Islam ni semua datangnya indah siapa? Indallah. Dan karakter manusia mesti dalam keadaan yang dikurniakan ilmu yang berbagai, dengan rezeki yang berbagai, ilmu, kepandaian yang berbeza, mesti ada darjah ni, barian. Kalau tidak, dengki. Kalau tidak, takkan mereka tak nak percaya. Semalam saya baca satu artikel very interesting. It was a conversation between a guru and a murid. Dia kata, kalau you sekarang hidup zaman Nabi Musa AS, you rasa you ikut Fir'aun ke Nabi Musa? You pengikut Nabi Musa ke Fir'aun? No, serius. Saya pun macam wow. Very good conversation between this guru. Kalau I tanya you jawab apa? Nabi Musa lah. Nabi Musa lah. Ya ke? Tu guru dia tanya. Allah. Taklah. Kan kat you kan? Asal you angguk? Rabbi ni li indaka baitan fi jannah. Kenapa kat you angguk? Unmute lah, saya tak dengar you jawab apa. Kalau perasaan takut dengan zalimnya Firaun tu kan, kita ikut Firaun lah. Sebagai manusianya. Kan? Very good question dia tanya. Kalau kita hidup zaman Nabi Musa AS, confirm lah kita bukan perasan lah, kita jawab kita ikut Firaun, kita ikut Nabi Musa AS. Lah tu dia tanya. Aku tanya, dia kata, betul ke? Cakap, kenapa tanya macam tu? Mestilah kita orang Islam kan? Takkan nak ikut Fir'aun. Tapi reality dia kata, Fir'aun tu, dia tu boleh bagi kau makan sedap. Kasih kau kerajaan. Kasih kau power. Lepas tu boleh kasih you isteri-isteri yang cantik. Alright? Boleh kasih you kesenangan, kemewahan. Raja lagi tahu Kak Jamilah. Dia cakap je jadi. Kan dia kata, apa aku cakap dalam Quran, semua yang dia cakap mesti jadi. Dia bagi command je semua mesti buat syahadat. Nabi Musa, pengembala lembu je. Lepas tu ajak kau pula pergi belah laut, ajak kau pergi lari sembah Allah. Lepas tu nak kena belah laut kat tengah-tengah laut ni. Dia dah sampai kat ujung laut ni, kan biasa kan. Orang kata you chicken feet, you cold feet, I don't know. Daripada dah dapat tu terus boleh lari kan. Of course ada yang macam tu kan.
Dah sampai dekat ni, Firaun dah lari kejar kat belakang tu. Sebab itu mereka yang mengikut Nabi Muhammad SAW, orang yang ikut Nabi lah senang cakap. Bukan kaleng-kaleng orang. Kalau tidak, takkan Hawariyun, pernah dengar cerita Hawariyun? Kaum Nabi Isa AS dalam 8 apa ada apostles kan? Satu tu berpaling yang dia yang disalib, betul tak? Kerana apa? Sebab dia punya iman dia Allah uji yang luar biasa. So dia kata kita ni dipenuhi dalam dunia, betul kita tanya balik. Kita ni betul ke kita ikut kita bukanlah kita nak doubt you ikut amalan, tidak. Itu soalan tu untuk kita cek balik amalan kita. Adakah kita bertuhankan Allah SWT atau kita bertuhankan keduniaan? Saya pun dengar tu pun saya tersepak-sepak juga kepala lah. Allah. We don't face that kind of challenge, but we have all those. Segala apalah, all the things yang hubung dunia lah, benda yang dunia lah. Tapi bila orang suruh ajak akhirat, suruh dengar belajar misalnya, kadang-kadang mau nanti lah, malas lah. You all have a lot of things lah. So kita jadi pengikut yang mana? Mungkin kita tak lalui physical abuse ataupun physical orang kata threats like what happened during zaman Nabi, but of course kita ada threats. Sebenarnya ada ancaman di situ ataupun ada yang tidak boleh menggugat keimanan kita. Bukanlah cakap tak percaya you beriman, tidak ya. Untuk tengok level kita di tahap yang mana. Soalan tu satu soalan yang baik sebenarnya. Untuk kita buang sikap hubung dunia. Dan macam mana buang sikap hubung dunia? Kalau you buang dunia, bukan buang dunia. Kalau you tak cintakan dunia, Allah akan bagikan dua-duanya. Siapa man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak dua-duanya memang kena ada ilmu dan Allah akan beri. Orang yang kejar akhirat, dunia akan sujud dengan dia. Dan bila orang yang cintakan akhirat bukan sebab dunia, maka dia tak ada istilah ni. Baghyan bainahum, tak ada sifat dengki. And if you notice, one of the core ataupun one of the reason kenapa manusia jadi berpecah belah dan selalu ada masalah adalah sebab dengki. Dengki sama ada yang dizahirkan atau tak dizahirkan. Sama ada zahir dia buat sesuatu ataupun yang lintasan hati tu orang kata kena ain tu sama lah. Sebab tu Rasulullah kata qulil ainul haq. Ain tu betul. Orang panggil evil eye kan. Mana dengar evil eye? Bukan evil eye pakai tangkal lah. Kita tak percaya macam tu. Sebab ada orang doa dia perasaan. Apa dia Kak Jamila? Ada doa juga tu. Of course, you kalau tu baca bismillah masya-Allah saja kalau satu. Keduanya lagi sekarang very easy. Saya dah terima beberapa, there are some students lah who revert back to me, some of my friends pun wallahu ta'ala alam, tapi dia kata macam kita kena sihir ain ni. Sebab apa? Sekarang senang. Sebab apa? Kita ada social media. Of course everybody is posting good things in life. So we do not know, and it's literally eyes. People see your photos and things like that kan. So we're not saying that we tak buat benda tu. Kita buat, tapi kita protect diri kita lah. Syarah Ustazah, kalau gitu semua benda tak boleh buat lah. Sebab semua benda orang nak dengki, manalah kita tahu. Kita jaga diri kita daripada bersikap dengki. Dakwah Ustazah. Apa dia? Dakwah. Iyalah dakwah lah, betul. Dakwah nak kena dakwah. Tak nak buat pun berdosa sebab tak Allah kasih kemudahan. Ada ni tak nak laksanakan, betul tak? Nanti kena tanya juga. Kalau tidak takkan banyak ustaz-ustaz pun, banyak asatidzah kita pun ada yang sakit dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Mungkin dia kerana sihir ainnya yang pertama, tapi caranya kita nak jaga diri kita. Pertama, kita jangan jadi orang yang baghyan. Pertama, pelihara diri kita daripada sikap hasad dengki. Kedua, you protect yourself lah. Tu macam mana nak protect? Tak ada cara lain. Saya rasa bukan tak ada cara lain. Doa dan juga mengaji Al-Quran. Quran ni dia power dia macam tu lah. Tadi pagi baru saya baca satu hadis daripada Imam Hakim. Dia kata apa? Kalau nak tak jadi VIP Allah. Saya membership dengan Allah. Saya pakai macam tu baru diorang faham. Kalau pakai ahli law macam tak faham. You tanya Kak, you jadi VIP Sephora ke Popular. Pasal saya tengah cakap tu budak-budak muda. VIP Sephora ke apa lagi yang tu apa yang Pet Sigler ke I don't know. Orang tua orang your age saya tak tahu, maybe Metro ke BHG ke ada Popular ada Body Shop kan. You kalau jadi member you dapat something kan, dapat privilege kan. Sekarang you nak tak dapat privilege, dia panggil VIP daripada membership dengan Allah SWT. Nak sign up tak susah pun Kak Jamilah. Nak dapat privilege, perks pun tak susah dia panggil. Jadilah ahli Al-Quran.
Ahlillahu man yaqulu ahlil Quran man khassahu. Siapa yang memang ahli Quran, Allah akan bagi dia perks ke, VIP ke, treatment, privileges. Macam tu macam. Okay. So cara kita nak jaga diri kita, of course kita kena selalu jangan berenggang dengan Allah SWT. Kita selalu bahagi ke bukan bahagi, kita pagar diri kita dengan ayat Al-Quran. Okay. So it's amazing ayat ni. Okay. So tu adalah ceritanya daripada fi'il madi. Tapi daripada fi'il madi itulah kita boleh kupas banyak benda. Kalau tak kenal macam mana nak dapat kupasan tersebut. Okay, you tengok. Alhamdulillah Ustazah bila terangkan ni, taklah Ustazah pergi tengok dictionary all the time. Cuma kadang-kadang Ustazah tengok dia punya translation, nak tengok apa dia terangkan. Cuma kadang-kadang maksud dia tak sampai. Masa tadi saya tanya bi ayatillah. Dia tanya apa dalam terjemahan tulis. Dekat sini tulis ayat-ayat Allah. Ayat Allah je. Maksud dia tak sampai. Sebab sampai. ayat tu literally can mean ayat and also proof. Bukti, evidence. Yes. Okay. And kalau you cakap ayat-ayat ni, dan ini ayat 18 dan 19 ni adalah ayat yang sangat baik untuk diamalkan. Betul tak? Surah Al-Imran ni. Surah Al-Imran ni adalah surah yang banyak sangat doa dan banyak sangat perkara yang boleh buat. Ini. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Nampak tak? Doa dia senang gila. Ya Allah, kami beriman, ampunkan kami dan jauhkan kami dari api neraka. Kira ni doa yang ringkas tapi cukup padat. Apa lagi yang you nak? You nak ini je lah, Allah ampunkan dosa. Okay, dan jauhkan daripada api neraka. Okay, so syahidallah ni sampailah Sariul Hisab ni adalah doa yang sangat baik. Okay, boleh? Alright, come. So sambung. Dah ada bunyi background lah. Okay, surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi mimma. Sekejap Kak. Surah Yusuf pula. Okay, insyaAllah. Mana tadi fi'il madi? Awhayna. Okay. Yeah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna. So ni apa? Fi'il madi. Fi'il madi mabni ala sukun. Litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrik. Okay, dhamir apa? Nahnu. Very good. Lagi lain. Okay. Kunta. Yes, very good. Pun sama. Fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafi mutaharrik dhamir anta. Okay, dapat Okay, next one. Qala, very good. Pun sama juga. Qala. Madi mabni ala fathi. Yes, dhamir apa? Huwa. Okay, Kak Ayu nombor 4 ada tak lagi? Oh, Kak Ayu. Ada tak? Ahada boleh, Ustazah. Ahada tak boleh. Ahada tak boleh. No, ahada asyara, this is, I know it looks like. Oh, okay. That means Tak 11. Oh, ya. So close there. Ra'aitu. Nampak tak? Ra'aitu. So ini, Ra'aitu. in terms of skill, you take a combination of meaning and also identifying based on the Arab. That's why I did share this with you. You cannot just rely on the indicators semata-mata. Yeah. The color you perlukan makna punya power for you to understand both. Yeah. So some things is very straightforward like this. Some things is a bit third tricky. one is sukun, is it? Yes, this is very sukun. Correct. And nampak belakang dia tu lah. Yes. Selalunya kalau ada tu lah, tu ke ta ke apa ni selalunya fi'il madi. Sebab mana ada domir yang selain daripada tu. Dan huruf sebelum ta tu ataupun tu baris sukun, nampak? So ni litisali bi dhamir raf'il mutaharrik, dhamir ana. Sama juga ni, ra'aituhum. Pun sama. Okay? So you kalau ada kemahiran kedua-duanya, makna dan juga nahwu lebih mudah you nak faham. Boleh? Okay, ra'aitu. Okay, dengan ra'aituhum. Fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir raf'i mutaharrik dhamir
Ana. Okay, boleh? Ayat 5. Qala. Yes. Satu sahaja. Ini semua bukan. Ni nampak macam sama tapi ni bukan. Dia ada ya kat sini, nampak? So ni bukan. Okay, just understand this one bukan. Ini fi'il mudhari. Okay, kenapa dia ada waw alif? Ni alif zaidah, gunanya untuk lain pula. Okay. Sebab Anita kan, mula dengan ya kan? So ni fi'il mudhari. Okay. Kazalika yashtaniba rabbuka wa imam minta bilang wa timma nak matahu wa ala ayyuhin qabli dah tak ada dah. Itu sahaja fi'il madi. Okay. Jadi saya terangkan tadi fi'il madi. Dia ada fi'il madi. Yang ini kita panggil fi'il madi sahih. Yang ini kita panggil fi'il madi mu'tal. Okay. Dan antaranya kalau nak kenal fi'il madi dalam Al-Quran adalah hamzah wasal. Jarang digunakan alif nun ya tak ada. Tapi you kena bila ada alif nun ya tak macam tadi kan? Fayakidu kan? Maka nak buat macam mana? Nak conclude dia fi'il madi atau mudhari. Walaupun lupa dia macam ada waw kat ujung kan? Betul tak? Cara nak conclude dia adalah look at the meaning. So like I said, it work both ways. You have to look at the meaning and at the same time look at the indicator. Dua-dua nak kena ada. Ilmu kedua-duanya nak kena ada. Sebab yakidu adalah akada yakidu. Lepas tu Ustazah ada share kan, kalau misalnya you nak tahu fi'il madi atau bukan, antaranya lah yang you boleh buat adalah tengok dekat buku otodidak. Belakang tu kan ada glossaries kan. You can use that as rujukan. Or alternatively, you can look at the dictionary. Okay, I'll show you like this. Type aja kat you. So I tak boleh cakap one answer fit all. Because sometimes dia ada some differences macam ni. Contoh macam tadi kan. Yakidu. Dah susah kata tak ada huruf sukun. Ada tiba huruf sukun. Lepas tu huruf atas. Like I say, I cannot say one thing at a time because dia punya cara dia macam tu. Let's say, where is it? Al-Ma'ani kan? Dia pergi Al-Ma'ani. Okay. You tulis yakidu, you type yakidu. Buang wawna, waw yanun tu tadi. Okay, yakidu. You picit. Kat Arabic lah. Okay, yakidu misalnya. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? The prompt you pun yakiduna. Nampak? Nah, ini fi'il madi, fi'il mudhari. Sorry. Okay. So kalau you tidak, you buang waw alif tu. Misalnya you picit yakidu. Okay, mana kasa saya? Okay. Nampak tak? Yakidu tak nak isim, tak nak tengok isim. Fi'il atau fi'il? Nampak tak? Fi'il madi je. Nakada. Nakada yakidu. Maybe this one not so clear kan? You go through, you tengok bawah. You scroll down. Sometimes they tell you the fi'il madi and mudhari. So one thing about online dictionary, this is the cons lah. You cannot see directly the madi and mudhari. Kalau dictionary, real dictionary yang kita gunakan, selalunya dia very direct. You can see. Ni akada yakidu. Sini tak ada ke? Tunjukkan. Nakidu, nakida, kena ke bawah sikit. Tak ada ke? Takaidu, tanakidu. Nakidanya yang kudu, nampak? Yakidu. Dia punya fi'il madi dia adalah akada. Akada yakidu. Macam mana saya tahu? Saya hafal. So kena get used to the dictionary. Some words, this is what we call sorof lah. Like I say kan, sorof dengan translation dia tak ada cara lain. Nampak? Yakidu, nampak? Yakidu. Yakidul kait. So kalau you understand, nampak? Kayada, nampak? Yakidu. Gitu. Baru betul. So you kena scroll down a little bit and look at it slowly. Okay? Boleh?
So that's one of the way how you want to be sure whether it's fi'il madi and mudhari'. You look at the dictionary. Another way is to get through the meaning. Usually dekat translation dia akan beritahu lah dia fi'il madi atau mudhari'. Okay? The best way is to memorize what is the madi, mudhari' and amar. It's just like not now. It's just like yes. It's just like you do English kan. You say sleep, slept, sleep kan? Past participants, present tense dengan present tense, past tense dengan past participle kan. You say sleep, slept, sleep kan? Like that lah. Similar like that. Okay? Dia ada formula dia. Mana nak dapat nanti kita belajar saraf, lepas tu baru saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Nampak dia? Kaid yakiduna kaidan nampak. Ni semua fi'il madi dengan mudhari' dia tak sama. Okay? Boleh? So maknanya kena go through a longer route lah. Okay? The shorter route buat salah saya bilang jawapan. Buat salah saya bilang jawapan then you hafal lah. Okay? You want to find out yourself, that's how you do. Because it's that tricky like that because Arabic ni dia tak ada one formula fits all lah. Macam tadi fi'il pun sahih asalnya macam ni. Bila masuk fi'il mu'tal aja dia ubah pula lagi. Jadi itulah kena get used to it lah little bit. Alright, boleh tak? Okay. Okay, minggu depan atau next session Syazah akan terangkan fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' ni dia menarik fi'il amar dulu. Kita habiskan fi'il amar dulu. Sorry. Fi'il yang mabni hanya fi'il madi dengan amar. Ni yang senang. Yang susah sikit adalah fi'il mudhari'. Sebab dia sekarang dan akan datang. Panjang kan? You nak kena planning jauh sikit. Ingat tak saya terangkan ni? Kalau fi'il madi benda dah lepas. Tak nak banyak benda-benda. Nanti. Can you please wait? Kalau fi'il madi dia dah lepas. Berapa nak kenang-kenang. Dia punya cara dia pun tak banyak problem. Fi'il amar, dia adalah perintah pun yang dah lepas juga. Jadi I don't need a lot of things. However, kalau fi'il mudhari, dia sekarang dan akan datang. So dia ada banyak variables kat situ. Itu yang you nak kena masukkan some letters atau some huruf istilahnya. Dia panggil harfu nawasib, harfu jawazim. Itu yang i'rabnya nanti berubah jadi mansub ataupun majzum gitu. Okay, ini saya bilang siang-siang. Jadi next lesson kita akan belajar fi'il amar dulu. Sebab amar mudah. Dia ringkas saja. Okay, dia mabni juga dan dia cuma ada 6 domir sahaja. Boleh ni? Okay. So your homework is this. Okay. Habiskan worksheet 5. Dah buat belum? Belum kan? I think belum buat worksheet 5. Dah buat belum? Belum Worksheet 5. Dekat mufradat worksheet. Yang ini Kak. Okay, hari tu saya suruh cari dia punya, saya cakap aja kalau ada masa. Tapi rasanya dah buat belum ni worksheet 5? Belum. Okay. So worksheet 5 ni you buat semualah. Nampak ni? Saya suruh keluarkan fi'ilnya. Tak kira fi'il madi, mudhari atau amar. Masih fi'il Dan penambahan daripada soalan ni, dia suruh tulis nau' ni. Kan kita tulis ni fi'il mudhari home kan? Sekarang you dah belajar fi'il madi kan? Contoh Contoh fi'il madi saya ambil kat sini khotamah lah Saya ambil khotamah So let's say kita tulis khotamah. Khotamah, mana tadi? Khota dengan ma. Okay. Dia fi'il apa? Mabni kan? Fi'il madi, sorry. Fi'il madi kan? Saya nak you tulis dengan lengkap. Saya dah buat lah Ustazah. Kak Jamilah dah buat, Alhamdulillah. Yang belum buat sila habiskan. Fi'il madi, mabni. Because ini hari tu saya cuma cakap kalau ada masa. Memang saya tak wajibkan. Saya yakin ada yang ramai belum habis buat. Jadi kita buat ni. Fi'il madi, mabni. Mana bahasa saya? Mabni. Okay. Ala. Adik buka lampu dia. Mami tak nampak lah. Ala fathah kan? Okay. Tulis ala fathah. Tulis betul-betul. Ala fathah. Hujan kat sini. Okay. Okay, thanks. Ala fathah. Then you tulis kuah. Correct. Okay. Apa saja fi'il madi, saya nak you tuliskan dengan lengkap mabninya. Saya nak tak nak satu lampu je. Adik terang sangat. Apa nama Mami sikit? Satu lampu je. Okay.
Boleh? Untuk fi'il madi Allah. saja. Boleh. Tapi kalau fi'il mudhari dengan amal, cik tulis fi'il mudhari, dhamirnya itu saja. Based on the list yang saya dah pernah bagi. Itu saja, okay? So, Pula fi'il madi je Ustazah. apa dia sayang? Fi'il madi je. Tak, semua. Semua okey. Soalan ni kita nak you kenal dah fi'il semua. Tapi fi'il madi sebab kita dah belajar in detail, saya nak jawapan dia pun complete in detail. Ini tak lengkap ni. Ini fi'il mudhari tak lengkap. Dia sebenarnya fi'il mudhari marfu' bil waw. Dia ada dia punya marfu' bil waw. Dia ada dia punya tambahan dia yang you belum belajar lagi. Okay? But for now, untuk fi'il madi, saya nak semua jenis fi'il. Madi, mudhari dan amar. Berserta domirnya. Cuma fi'il madi saya nak jawapannya dengan lengkap macam ni. Okey tak ni? Boleh? Okay. So ni buat surah Al-Baqarah ni. Kemudian ini adalah GQ dan juga Lah, dia buat. Sayang apa dia? Sorry, sir. Okay. Sorry. So ni ghayr ma yalzim, tukar accordingly was the GQ and also the domir and nak buat. Okay, sama juga dengan ni. Ni GQ. Okay, sama juga ni GQ. Alright. Ni i'rab ni saya suruh buat i'rab juga Tak ada satu je ni. Habis sampai sini je kan? Nahnu kan? Ini bukan, ini tambahan hari tu. Bab fi'il mudhari dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai af'al khamsah. 5 fi'il yang khas. Sama macam ada asma khamsah, fi'il pun ada 5 fi'il khas. Okey tak? Boleh tak? So ni latihan untuk next session. Okey. Nanti kita buat fi'il amar, kita selesaikan fi'il mudhari dan baru saja af'al khamsah. Dan nanti insya-Allah kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi saraf, apakah penambahan huruf, macam mana dia berubah dan sebagainya. InsyaAllah tu kita punya planning. Lepas worksheet 5 nanti Susah kasih worksheet 6 until 10. Worksheet dia dah siap, cuma nak bagi orang saja, belum lagi. Okay? Nanti I'll keep you all insyaAllah. Alright, ada apa-apa tak lain-lain nak tanya ke, nak tambah ke? Okay, kalau tak ada kita wakaf sini saja. Wassalamualaikum.